Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Masyarakat dunia yang berbilang kaum dan agama digesa untuk saling hormat menghormati serta bertolak ansur untuk kekal hidup secara harmoni dan aman sebagai satu komuniti. Menurut Perdana Menteri Australia, menjadi antara negara contoh yang ketika ini mengamalkan nilai dan sikap berkenaan terhadap komuniti Muslim di negara berkenaan. Begitu juga di Malaysia, kelompok minoriti juga diseru untuk berasimilasi kepelbagaian budaya dan agama di negara ini dengan menjadikan agama Islam sebagai agama persekutuan sebagai landasan. Sementara itu, Perdana Menteri memberitahu Malaysia sedia buka semula siasatan insiden kehilangan pesawat bagi penerbangan MH370 Malaysia Airlines hampir sedekad lepas jika ada bukti kukuh yang baharu. Ini kerana insiden terbabit telah memberi kesan terhadap kehidupan rakyat. Justru apa sahaja yang perlu dilakukan akan dibuat. 8 Mac ini genap 10 tahun misteri kehilangan pesawat MH370 yang membawa 239 penumpang dan kru hilang dari radar dalam perjalanan Kuala Lumpur, Beijing. Mesyuarat pemimpin tahunan kedua Malaysia-Australia memberi tumpuan kepada 3 tonggak utama dalam mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Ia merangkumi kemakmuran ekonomi, masyarakat dan teknologi serta pertahanan serantau. Elemen asas itu menjadi pertimbangan dalam memuktamadkan memorandum persefahaman dalam pelbagai bidang. Antaranya ekonomi digital, belia dan sukan, pendidikan tinggi dan perjanjian pengharaman ujian nuklear komprehensif. RM5 bilion diperuntuk kerajaan kepada syarikat Bumiputra daripada RM20 bilion menerusi syarikat jaminan pembiayaan perniagaan berhad SJPP tahun ini. Usaha pendigitalan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menjadi antara fokus utama. Menteri Kewangan dua berkata dana jaminan itu juga akan mengutamakan sektor pertumbuhan baharu selaras kerangka ekonomi madani. Program MyLaysin sedia diperluas dalam usaha memastikan lebih ramai golongan B40 memperoleh manfaat. Ke arah itu, Menteri Pengangkutan memaklumkan pihaknya sedang melaksana penambahan kota penerima dan pemohon untuk program tersebut secara percuma. Juga menerusi pelbagai inisiatif lain termasuk melaksanakan beberapa siri nombor pendaftaran khas. 89.57% capaian liputan kemudahan telekomunikasi dan internet di Tanjung Manis, Sarawak untuk suku keempat tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi memaklumkan sehingga tempoh itu 6 daripada 13 menara baharu telah siap dibina dan beroperasi. Manakala 5 lagi masih di peringkat pembinaan dan 2 di peringkat pemasangan peralatan pemancar. Selain inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara, Kerajaan Sarawak juga sedang melaksanakan pembinaan 600 menara baharu. Kerajaan tidak memandang rendah isu penipuan dalam talian. Timbalan Menteri JPM Undang-Undang dan Reformasi Institusi menjelaskan tindakan menyeluruh sedang diambil bagi membanteras jenayah terbabit. Lebih 107,700 kes penipuan dalam talian direkodkan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan nilai kerugian anggaran RM3.2 bilion. Polis akan mengambil keterangan Presiden PAS esok berhubung kenyataan beliau bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahan pada 20 Februari lepas. Ketua Polis Negara memberitahu keterangan Tan Sri Abdul Hadi Awang akan dirakam di Ibu Pejabat PAS Jalan Raja Laut pada 2.30 petang. Terdahulu, Sultan Selangor menzahirkan duka cita berhubung kenyataan yang dikeluarkan pemimpin nombor 1 PAS itu yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan adun serta raja-raja Melayu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya untuk mencabar siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terhadap mereka sekeluarga. Dalam penghakiman, Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salih berkata, pertikaian terhadap SPRM seharusnya dibuat menerusi permohonan jenayah, bukan semakan kehakiman.
Ini pula mengenai kes salah guna kedudukan berhubung projek Jana Wibawa. Pihak pendakwaan akan membantah permohonan pembelaan untuk menangguhkan kes sehingga rayuan yang difailkan. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin didengar di Mahkamah Persekutuan. Ini kerana kes tersebut bermula di Mahkamah Session dan ia kekal di mahkamah itu selepas diperintahkan oleh Mahkamah Rayuan. Dituduh seleweng wang masjid bernilai RM12,000, seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Dia yang ketika itu merupakan bendahari masjid didakwa melakukan salah laku terbabit 2 tahun lalu. Kes disebut semula 8 April. 28 kenderaan mewah berbagai jenama dirampas Kastam Perak bagi tempoh Januari hingga Februari tahun ini, membabitkan nilai RM10.4 juta. Pengarah Kastam Negeri memberitahu kesemua kenderaan terbabit dipercayai tidak mendapat kelulusan kastam. Rampasan dibuat menerusi serbuan berasingan di 12 lokasi berbeza di sekitar Perak dan Selangor. Selain 11 individu berusia antara 40 hingga 50 tahun ditahan. 162 saman dikeluarkan dalam operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang di Jalan Arowana, Seberang Jaya. Dalam operasi selama 3 jam itu, 410 kenderaan telah diperiksa. 92 daripadanya diambil tindakan dan antara kesalahannya, tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada perlindungan insurans dan cermin gelap. Ini pula di Iskandar Puteri Johor, seorang lelaki berusia 30 tahun ditahan Kastam Johor dipercayai menjalankan sindiket pengedaran dadah di Durian Tunggal Melaka 14 Februari lalu. Dia ditahan bersama dadah bernilai lebih RM542,000 dan pengarah Kastam Negeri berkata modus operandinya menggunakan gula untuk menutupi dadah yang dibawa bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Imigresen Johor menahan 62 warga asing dan 4 warga tempatan menerusi Ops Gegar yang dijalankan di seluruh negeri bermula 1 hingga 2 Mac lalu. Serbuan dijalankan di 34 buah premis pusat refleksologi, premis hiburan dan restoran yang dipercayai menggaji pekerja asing secara tidak sah. Tahanan dibawa ke Depo Imigresen Pekan Nenas Pontian untuk siasatan lanjut. Beberapa aspek permohonan kewarganegaraan termasuk proses temuduga akan ditambah baik. Menurut Menteri Dalam Negeri, proses tersebut akan dilaksanakan dengan lebih santai agar tidak membebankan pemohon. Sehingga kini, kira-kira 12,000 permohonan kerakyatan masih dalam proses. Dalam pada itu, mengenai cadangan untuk memperkemas kaedah permohonan penganjuran perhimpunan mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012, Datuk Seri Saifuddin memberitahu pihaknya terbuka dengan cadangan tersebut dan penambahbaikan akan dibuat sekiranya wujud keperluan. Semalam, bekas pengerusi bersih mencadangkan perkara berkenaan agar rakyat dapat melaksanakan hak dan kebebasan menerusi penganjuran perhimpunan. Sultan Kedah mahu kerajaan negeri bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk menstruktur semula ekosistem pengeluaran serta pasaran padi. Ini bagi memberi peluangan setimpal kepada petani dan bukan hanya menguntungkan pemain hiliran semata-mata. Titah baginda, teknologi di segenap peningkat rantaian pengeluaran padi perlu diperkasa bermula dari pengeluaran benih sehingga penuaian. Sultan Kelantan berharap projek laluan Rel Pantai Timur ECRL dapat disambung sehingga Kerantau Panjang Kelantan. Titah baginda ia bertujuan bagi memacu pertumbuhan ekonomi antara kawasan sempadan selain mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Selain itu, baginda juga mahu isu banjir di negeri berkenaan dapat diselesaikan termasuk menerusi projek lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan dan Sungai Golok, fasa 1 yang kini siap 92%. Tiada kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula 10 Mac dan 11 Mac ini. Sebaliknya, ia diisi dengan aktiviti yang mewujudkan suasana ceria di sekolah serta penerapan adab dan akhlak. Dalam minggu pertama, pengurusan sekolah perlu mengalu-alukan kehadiran murid dan pelajar. Selain, pentadbir sekolah juga diingatkan melaksanakan aktiviti bersesuaian bersempena Ramadan.
Sijil Alternatif Sekolah Menengah SASM tahun 2023 bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK akan dikeluarkan pada 11 Mac ini. Ia boleh diperoleh dari sekolah masing-masing mulai 10 pagi. Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah PASM tahun 2023 bagi MBPK telah selesai dilaksanakan pada 19 Januari lepas. Seramai 3,210 MBPK dari 725 buah sekolah di seluruh negara telah menamatkan persekolahan bagi sesi akademik 2023-2024 dan layak menerima SASM. Kadar kebolehpasaran graduan Kolej Vokasional KV mencapai 98% setiap tahun, sekaligus membuktikan kemahiran mereka diperlukan dalam industri pekerjaan ketika ini. Menteri Pendidikan berkata keyakinan, sikap serta kemahiran khusus berjaya meletakkan graduan KV di tempat tinggi bagi mengisi perjawatan di pelbagai sektor. Sejumlah pelaburan dan dagangan besar dijangka diraih Malaysia sempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Australia. Ini menerusi mesyuarat meja bulat yang akan dipengerusikan bersama pemain industri tempatan. Sebanyak 18 buah syarikat Australia terlibat dalam mesyuarat meja bulat yang dijadual berlangsung esok. Malaysia terus mengukuhkan peranan dalam pembangunan statistik global, khususnya dalam pengukuran aktiviti e-dagang. Ia melalui penyertaan Jabatan Perangkaan dalam persidangan tahunan Suruhanjaya Statistik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang ke-55 di New York baru-baru ini. Ketua Perangkawan memaklumkan penglibatan dan sumbangan Malaysia termasuk penyerahan 33 kenyataan bertulis negara dan penyampaian 11 kenyataan lisan negara yang menekankan kepentingan statistik. MIDF Research optimis perdagangan luar Malaysia akan meningkat secara berterusan tahun ini dengan ekspor meningkat 5.2% tahun ke tahun. Keyakinan itu disokong permintaan global yang semakin meningkat dan harga komoditi yang stabil. Jangkaan pemulihan ekspor dilihat akan menyumbang kepada kenaikan ringgit tahun ini dengan purata RM4.38 setiap dolar Amerika. Dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP 2023 yang tinggi jadi indikator kepada pertumbuhan ekonomi negara yang stabil. Pengecupan jurang agihan dividen simpanan syariah juga mampu menarik lebih ramai beralih kepada simpanan jenis berkenaan. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menerusi kenyataan memaklumkan komitmen KWSP menyediakan dividen kukuh memberi keyakinan pertumbuhan simpanan pekerja jangka panjang. Angka kematian penduduk Palestin kini mencecah 30,410 orang. 90 daripadanya terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu. Antara yang terkorban, dua bayi kembar Naim dan Wissam Abu Anza yang maut selepas rumah didiami dibedil tentera Zionis. Serangan di Rafah itu turut mengorbankan 12 lagi ahli keluarga bayi malang berkenaan. Serangan ke atas semenanjung Gaza telah mengakibatkan lebih 72,000 lagi cedera sejak 7 Oktober tahun lalu. Kebanyakan mangsa yang terbunuh dan cedera adalah wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, saudara mara dan kenalan menghadiri pengebumian seorang kanak-kanak lelaki Palestin berusia 13 tahun yang terbunuh dalam serangan tentera Israel berhampiran Ramallah di tebing barat. Muhammad Zaid ditembak pada bahagian dada ketika berlindung di kamp pelarian Al-Jalazon pada Ahad. Agensi berita rasmi Palestin Wafa melaporkan kanak-kanak itu mengalami pendarahan selama kira-kira 1 jam sebelum tentera Israel menyerahkannya kepada pasukan perubatan Palestin. Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris mendesak agar cadangan genjatan senjata 6 minggu diterima Hamas Israel. Ia amat perlu dilaksanakan berikutan penderitaan yang terus menghimpit penduduk Gaza. Gesaan beliau itu dibuat ketika Presiden Joe Biden berdepan dengan tekanan atas sokongannya terhadap Israel dan peningkatan kematian orang awam Gaza. Kamala mendesak Ketua Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah meningkatkan penghantaran bantuan ke Gaza. Kuala Lumpur tetap berpendirian memperjuang 6 tuntutan utama untuk rakyat Palestin selain mendesak tindakan lebih tegas diambil terhadap Israel. Mesyuarat tergempar juga akan diadakan antara delegasi Malaysia bersama wakil daripada negara-negara pertubuhan anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Baik saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.